Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Julai 2022 bersama dengan saya Nosyah Mama Amin. Keberanian Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan menyuarakan pandangan tegasnya terhadap Najib Razak wajar mendapat pujian dan sokongan semua pihak. Perkara itu dinyatakan oleh Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dalam satu kenyataannya hari ini. Rafizi dalam kenyataannya turut mengucapkan tahniah kepada Muhammad kerana mewakili suara-suara berani dalam UMNO untuk menyanggah kempen bekas Perdana Menteri itu untuk membuktikan dia tidak bersalah. Kata bekas ahli Parlimen Pandan itu lagi, walaupun UMNO merupakan saingan kepada PKR, masa depan negara bergantung kepada parti politik yang dipimpin oleh mereka yang bersih dari rasuah. Katanya walaupun satu hari nanti PKR berjaya menjadi kerajaan, negara masih memerlukan barisan pembangkang yang cekap dan bersih untuk membawa isu-isu rakyat. Dalam wawancara bersama Asia Times baru-baru ini, Muhammad dilaporkan berkata, Najib perlu mendapatkan perbicaraan yang adil dalam kes rasuahnya dan menjalani hukuman penjara sebelum mendapat pengampunan. Mengulas lanjut, Rafizi mendakwa kempen berterusan oleh Najib yang ingin menyelewengkan fakta yang telah dibentangkan di mahkamah adalah berbahaya kepada UMNO dan negara. Tambahnya, ketika negara terpaksa menerima hakikat akan dibebani bencana kewangan akibat 1MDB, dalang-dalang utama dalam skandal kewangan itu perlu dihukum seadilnya oleh mahkamah. Terdahulu, wartawan Asia Times Nick Kochan mempertahankan wawancaranya dengan Muhammad Hassan yang diterbitkan semalam. Ini berikutan Muhammad mendakwa laporan tersebut telah mengambil kenyataannya mengenai Najib di luar konteks. Dalam satu ciapan Twitter semalam, Kochan turut mewarnai rakaman audio wawancara tersebut bersama Muhammad agar pembaca dapat mendengar dan menilainya sendiri. Bercakap kepada Malaysia Kini, Kochan mengesahkan rakaman itu adalah sahih dan berkata Muhammad sedar wawancara itu dirakam. Kochan berkata Muhammad membuat beberapa kenyataan semasa wawancara itu seperti menegaskan bahawa bekas Perdana Menteri Najib Razak perlu mendapatkan perbicaraan yang adil dan menjalani hukuman penjara sebelum mendapat pengampunan. Terdahulu, Asia Times menyiarkan wawancara dengan Muhammad yang memetik pemimpin nombor 2 UMNO itu sebagai berkata, Najib tidak seharusnya mengharapkan layanan istimewa daripada kerajaan pimpinan UMNO jika dia dipenjarakan atas tuduhan rasuahnya berkaitan 1MDB. Sebaliknya, bekas Perdana Menteri itu mesti menjalani hukuman penjara sebelum dia boleh mendapatkan pengampunan. Bagaimanapun, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu kemudiannya dilaporkan memberitahu Free Malaysia Today bahawa laporan itu telah memetik kenyataannya mengenai Najib di luar konteks. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Bekas Naib Ketua Pemuda PKR Syed Badli Shah Syed Osman mengingatkan Rafizi Ramli supaya tidak angkuh dan sombong ketika memberi kenyataan berhubung pemilihan parti. Ia selepas Syed Badli mendakwa Timbalan Presiden PKR itu cuba mempertikaikan keperluan audit forensik terhadap keputusan pemilihan parti. Dalam satu kenyataan, Syed Badli berkata kenyataan Rafizi turut memperlekehkan kewibawaan Anwar Ibrahim apabila mendakwa segelintir mereka yang rapat dengan Presiden PKR itu sedang berusaha mempengaruhi keputusan pemilihan. Ini katanya sedangkan Rafizi sendiri sebelum ini mengakui terdapat masalah teknikal terhadap proses pemilihan parti yang sedang berlangsung. Syed Badli turut mempersoalkan adakah bekas ahli Parlimen Pandan itu khawatir kemenangannya akan terjejas sekiranya kepincangan kepada proses pemilihan ini dapat dibuktikan. Tambahnya, tiada keperluan untuk parti dilihat terlalu tergesa-gesa mengumumkan kemenangan Rafizi sedangkan terdapat lebih 1,800 bantahan daripada akar umbi yang mempertikaikan ketulusan pemilihan parti. Semalam, Rafizi dalam kenyataannya menggesa mereka yang tewas pada pemilihan parti itu supaya menerima kekalahan dan bersama meneruskan agenda pengukuhan parti ke arah PRU ke-15 akan datang. Katanya PKR tidak mampu untuk melayan kerana segelintir calon yang kalah dengan menangguhkan lagi Kongres Nasional bagi mengesahkan keputusan pemilihan.
Perikatan Nasional mempunyai perjanjian bertulis dengan Ismail Sabri Yaakob mengenai siapa yang patut menjadi timbalan Perdana Menteri. Perkara itu didedahkan Ketua Penerangan PN dan Bersatu, Wan Saiful Wan Jan dalam satu temu bual bersama Free Malaysia Today. Wan Saiful berkata, isu jawatan timbalan Perdana Menteri bukan perkara baru kerana perjanjian itu telah ditandatangani sebelum Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Ismail tidak melantik seorang timbalan selepas beliau menjadi Perdana Menteri Ogos lalu, sebaliknya mempunyai 4 orang menteri kanan. Sabtu lalu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mendedahkan beliau telah bertemu Ismail di mana pelantikan kabinet termasuk jawatan timbalan Perdana Menteri dibincangkan. Dalam pada itu, Wan Saiful berkata, Bersatu akan menunggu dan melihat sama ada Ismail Sabri akan menunaikan janjinya. Tambahnya terdapat beberapa pelantikan kerajaan daripada Bersatu dan PAS yang tidak dikekalkan dalam pentadbiran Ismail Sabri. Dalam respon balasnya, Ahli MKT UMNO Muhammad Puan Zarkashi berkata, pendedahan Wan Saiful menunjukkan keutamaan Bersatu adalah mencari jawatan. Sebaliknya, kata Puan, UMNO tidak pernah membuat sebarang perjanjian bertulis ketika menyokong Muhyiddin ataupun menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri. Berita seterusnya. Hakim Mahkamah Tinggi yang mendengar perbicaraan kes rasuah Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi akan melawat 2 unit banglo di Country Heights, Kajang. Kedua-dua banglo tersebut didakwa dibeli menggunakan dana Yayasan Akal Budi, dijadikan pusat pengajian Al-Quran bagi golongan yang akan bersara dan pelajar tahfiz. Hakim Colin Lawrence Sekira berkata, beliau bersetuju dengan permintaan pihak pembelaan untuk melawat banglo berkenaan demi keadilan dalam perbicaraan kes bekas timbalan Perdana Menteri itu. Terdahulu, Peguam Zahid Hisham Teh Pok berkata, pihaknya menjemput Hakim Sekira untuk melawat 2 banglo berkenaan bagi memberikan gambaran yang jelas keadaan terkini banglo itu. Ini kerana pembelian banglo itu terdapat dalam satu daripada 27 pertuduhan pengubahan wang haram yang dihadapi anak guamnya. Sebelum itu, Ahmad Zahid memberitahu mahkamah bahawa 2 banglo berkenaan paling dekat dengan Surau An-Nur di Country Heights dan jauh dari kediamannya yang juga terletak di kawasan berkenaan. Mengenai pembelian 2 banglo bernilai 5.9 juta ringgit itu, Ahmad Zahid berkata beliau tidak dapat memastikan siapa yang menyediakan cek itu dan pembelian itu dikendalikan Peguam B. Muralidaran dari Tetuan Lewis & Co. Katanya tiada surat rasmi dalam melantik Lewis & Co. sebagai pemegang amanah dana Yayasan Akal Budi. Sebaliknya, pelantikan itu atas dasar persefahaman dan kepercayaan terhadap firma guaman berkenaan. Penyanyi yang berdepan pertuduhan dadah Yasin Sulaiman kini terlepas daripada hukuman gantung sampai mati selepas dia dikenakan pertuduhan baru. Peguamnya Yusmadi Yusof memberitahu pihak pendakwaan menetapkan Yasin kini didakwa mengikut Seksyen 39A dalam kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Katanya pertuduhan berkenaan dipindah selepas laporan kimia menunjukkan berat ganja yang dirampas daripada Yasin adalah 193.7 gram berbanding pertuduhan sebelum ini iaitu 214 gram. Menurut Yusmadi, apabila dadah tersebut kurang daripada 200 gram, maka pertuduhan sebelum ini mengikut Seksyen 39B kurungan 1 kurungan A yang membawa hukuman mati mandatory ditarik balik. Mengikut pertuduhan baru, jika disabitkan bersalah, Yasin boleh dihukum penjara seumur hidup atau tidak kurang 5 tahun dan boleh dikenakan hukuman sebat tidak kurang 10 kali. Bagi satu lagi pertuduhan menanam 17 pokok ganja dalam pasu, pihak pendakwaan memohon satu tarikh lain bagi serahan dokumen. Menurut Yusmadi, Yasin turut mengaku tidak bersalah bagi satu lagi pertuduhan lain, iaitu memberikan dirinya dadah berbahaya jenis THC di Pejabat Narkotik IPD Petaling Jaya pada 24 Mac lalu. Mahkamah menetapkan 22 Ogos bagi sebutan semula ketiga-tiga kes selain serahan dokumen. Sementara itu, Esro Awani melaporkan penyanyi tersebut meluahkan rasa syukur dan lega atas keputusan mahkamah hari ini dan menyatakan ia merupakan satu perkembangan positif bagi dirinya. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syahmah Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.